Penting dalam negara bila mana hari ini hari sangat bersejarah yang Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadualkan menerima suntikan vaksin COVID-19 individu pertama di Malaysia. Ya, sekaligus melancarkan program imunisasi COVID kebangsaan dan ia merupakan program imunisasi terbesar yang pernah dijalankan di Malaysia bila mana kita menjangkakan 32 juta dos vaksin Pfizer-BioNTech yang akan tiba di Malaysia. Telah pun ada bekalan yang sampai lebih awal dari yang dijadualkan, Leah. Dan pastinya ramai yang juga telah mengikuti perkembangan bila mana tibanya vaksin ke Malaysia pada hari Ahad lalu, dan hari ini kita harapkan semuanya berjalan dengan baik dan kami akan bawakan perincian aturan acara yang akan berlangsung di lokasi sebentar lagi. Ya, kita akan ikuti proses yang akan merupakan proses sama yang akan juga melibatkan tuan-tuan dan puan-puan warga negara Malaysia, di mana proses ini akan juga anda lalui apabila tibanya giliran anda untuk mendapat vaksin ini nanti. Proses ini mungkin juga melibatkan kaum keluarga yang lebih berusia, jadi pastikan anda memberikan informasi secukupnya kepada mereka kerana mereka mungkin antara yang lebih awal dari kalangan ahli keluarga anda menerima vaksin ini. Bercakap tentang memberikan informasi, sudahkah anda memastikan ataupun update aplikasi MySejahtera anda? Anda bercakap tentang aplikasi, anda juga boleh mengikuti saya ini secara langsung melalui aplikasi MyClick dan juga secara di siaran digital berita RTM saluran MyFreeview 123. Ya, vaksin ini sebenarnya Leha membawa 1001 persoalan juga pada awalnya dan kami harap sebagai barisan hadapan media kami mampu untuk menjawab segala persoalan anda. Dapatkan info yang sahih berkaitan dengan vaksin ini. Jangan terpengaruh dengan berita-berita palsu di luar sana yang sering dipautkan ke dalam Twitter, perbualan di Facebook ataupun pautan-pautan WhatsApp yang disebarluaskan. Jadi pastikan anda mendapat info yang tepat dan kita akan melihat sekitar apa yang sedang berlangsung ketika ini di pusat yang akan menjadi medan untuk pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga yang berbahagia Ketua Pengarah Kesihatan. Sekiranya wartawan di lokasi telah pun bersedia, kita saksikan sedikit visual yang dibawakan dari lokasi dan juga banyak info yang penting untuk kami kongsikan bersama anda, termasuklah beberapa kemas kini aplikasi yang akan dikongsikan dan juga barangkali dapat menjawab segala persoalan yang masih lagi berlegar di kalangan warga masyarakat tentang keselamatan dan apakah antara susun atur pengambilan vaksin ini nanti. Ini merupakan lokasi di mana suntikan vaksin COVID-19 pertama akan diberikan di Malaysia dan venue ini menyaksikan ketibaan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Kesihatan yang juga menjadi jurucakap utama bagi menyebarluaskan maklumat berkaitan dengan COVID-19 sepanjang tempoh kita bergelut dengan pandemik ini. Jadi Yang Berbahagia Ketua Pengarah ini merupakan antara tokoh yang akan menerima suntikan pertama dos Pfizer-BioNTech hari ini. Ini antara proses yang akan anda lalui juga, iaitu proses pendaftaran untuk menyemak sama ada anda telah pun dijadualkan bagi menerima vaksin pada hari, tarikh, masa yang ditetapkan dan setibanya nanti anda akan diberi taklimat berkaitan dengan apa yang boleh anda jangkakan daripada suntikan ini. Dan setelah menerima suntikan vaksin sekalipun anda tidak boleh meninggalkan pusat vaksin. Anda terpaksa berada di situ untuk tempoh 15 minit sekurang-kurangnya bagi melihat keadaan anda. Memastikan anda sihat, tidak ada kesan sampingan yang melampau akibat penerimaan vaksin ini. Dan sebenarnya simulasi di PPV ataupun Pusat Pemberian Vaksin telah pun dilakukan semalam oleh YB Khalil Jamaluddin dan juga tim beliau untuk melihat sejauh mana aturan acara dari segi tempoh masa dan apa antara yang boleh dikemaskinikan lagi sebaik saja program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini dilancarkan sepenuhnya. Paling penting juga lihat perlu diingatkan bahawa setelah anda menerima dos pertama ini, jangan lupa bahawa kita masih sedang dalam tempoh PKP, masih dalam pengamalan norma baru. Jadi sila terus menggunakan pelitup muka, pastikan anda mencuci tangan dengan sabun
jarakkan diri anda daripada rakan-rakan. Kita belum sampai di garisan penamat lah kata orang. Kita harus terus mengamalkan SOP-SOP kerana belum tiba masanya di mana semua warga negara, semua penduduk di dalam Malaysia ini menerima vaksin tersebut. Dan juga sambil kita bawakan visual sisipan untuk anda di antara waktu-waktu ketibaan Div-Div kehormat yang akan juga berada untuk hari bersejarah ini. Juga kita ingin tanyakan kepada para penonton, kita boleh hantarkan pandangan soalan anda boleh hantarkan ke laman Facebook kami untuk barangkali kita kongsikan dengan tamu yang akan kami sama-sama berbicara nanti secara maya tentang bagaimana dari segi pelaksanaan dan apa juga keraguan yang timbul di kalangan masyarakat, sebab kita lihat masih lagi ramai yang saya setuju tetapi saya akan biarkan orang lain ambil dulu. Jadi betul. Ini yang kita harap dapat diatasi dan dapat dijelaskan dengan sebaik mungkin. Kiranya juga kita bernasib baik kerana kita menerima bekalan pada tarikh ini, di mana di seluruh dunia telah pun ada negara-negara yang telah pun memulakan program imunisasi masing-masing. Seperti di Amerika Syarikat, ada dijadualkan bahawa proses ini akan berterusan dan pada bulan April mereka akan mencapai bayangan imuniti kelompok meskipun menghadapi kesukaran dari segi cuaca. Jadi sudah pun ada jutaan orang di seluruh dunia yang menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Jadi ini merupakan suatu yang boleh kita ambil sebagai contoh, data-data yang terkumpul daripada seluruh dunia untuk melihat keberkesanan vaksin ini. Dan sekiranya anda telah bersedia terus bersama kami, kita akan berikan dahulu sisipan, kita recap dan kita ulang semula. Kita segarkan minda anda semula dengan visual ketibaan vaksin pada hari Ahad lalu. Kita saksikan. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambo sedia juga. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Ya, kami pasti anda juga telah bersedia untuk menerima vaksin COVID-19. Ketibaannya merupakan satu momen yang bersejarah di mana kapal terbang yang dilengkapi khas untuk membawa vaksin Pfizer-BioNTech ini telah pun tiba di tanah air membawa dos-dos yang pertama yang akan digunakan hari ini sempena dengan pelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ada yang bertanyakan begitu besar sekali sambutannya ataupun cara pengendaliannya kerana ini vaksin yang sangat berharga. Jadi kita bawakan visual kepada anda untuk kita lihat kembali apa yang berlaku pada hari Ahad lalu, ketibaan vaksin ke Malaysia. Bekalan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech untuk kegunaan negara-negara Asia Pasifik termasuk Malaysia diterbangkan dari Belgium ke Singapura. Proses penghantarannya dikendalikan Pfizer-BioNTech dan syarikat kurier antarabangsa DHL. Pesawat Malaysia Airlines MH604 berlepas ke Singapura pukul 6 pagi untuk mendapatkan bekalan vaksin yang ditempah kerajaan Malaysia. Ia kembali semula ke tanah air sekitar 9 pagi dan tiba di Terminal Mas Cargo KLIA pukul 10.07 pagi.
Saya rasa usaha yang dilakukan oleh kaki tangan kami dan juga pihak-pihak kerajaan yang memastikan semua urusan untuk membawa vaksin pertama ini berjalan lancar, dan di sepanjang perjalanan tadi daripada Kuala Lumpur ke Singapura, saya boleh merumuskan semuanya adalah seperti yang dirancangkan. Kumpulan pertama bekalan vaksin yang diterima negara hari ini berjumlah 312,390 dos. Ia hadir dalam bekas sejuk beku yang dipenuhi ais kering selari ketetapan penyimpanan vaksin pada suhu ultra sejuk iaitu negatif 75 darjah Celsius. Ia bertujuan menjamin kualiti dan keselamatan vaksin selain mengekalkan tahap keberkesanannya pada kadar 95%. Kotak vaksin akan terlebih dahulu disimpan di dalam peranti muatan unit ULD sebelum dibawa turun dari pesawat. Ia kemudiannya akan dipindahkan ke dalam lori pengangkut untuk dibawa ke lokasi penyimpanan yang telah pun ditetapkan. Pasukan keselamatan berada di lokasi strategik sekitar terminal sebagai persediaan menghadapi ancaman keselamatan fizikal oleh penjenayah. Kehadiran ke lokasi termasuk bagi petugas media adalah terhad dan tertakluk kepada senarai nama yang dikeluarkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Ia selari prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan COVID-19 yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Detik bersejarah ketibaan vaksin COVID-19 ini disaksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Turut serta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dengan ketibaan vaksin batch pertama ini bermakna kerajaan sudah boleh memulakan program imunisasi COVID-19 di seluruh negara. Kita mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan sokongan semua pihak dapat kita seterusnya melaksanakan plan vaksinasi kebangsaan COVID-19. Infrastruktur penyimpanan dan pengagihan bekalan vaksin sudah disediakan Kementerian Kesihatan bagi memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan lancar. Februari 2021, tarikh penting dalam lipatan sejarah negara. Ia akan kekal dalam ingatan seluruh rakyat Malaysia. Vaksin COVID-19 yang dinanti berbulan lamanya akhirnya tiba. Ia memberi sinar harapan baharu dalam perjuangan melawan virus maut COVID-19. Namun perlu diingat, kejayaan bebas daripada pandemik bukan terletak pada vaksin semata-mata. Ia bukan pasport imuniti atau tiket untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Masyarakat tiada pilihan selain perlu kekal dengan prosedur operasi standard SOP pencegahan penularan COVID-19 dan membiasakan diri dengan kehidupan normal baharu. Lindungi diri, lindungi semua. Andy Reza Rohadian, Berita RTM. Balik kembali bersama kami untuk pelancaran khas dari segi program imunisasi COVID-19 yang akan berlangsung sebentar lagi. Apapun sekarang ini kita masih lagi menyaksikan ketibaan menteri-menteri kabinet yang berada di lokasi, dan kalau kita boleh bawakan visual kepada anda sekarang, Menteri Kesihatan yang berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba yang juga terlibat secara langsung dalam proses mendapatkan bekalan vaksin ini. Baik, apa yang kita telah dengar tadi daripada rakan setugas Andy sangat penting. Ini bukan pasport immunity. Kita tidak boleh kembali untuk menjalankan hidup seperti sedia kala. Ini adalah suatu yang penting kerana selama ini kita bersabar dengan ketakutan terkena wabak dan jangkitan COVID-19. Tapi selepas ini kita bersabar dengan harapan bahawa kita akan kembali seperti biasa. Ini adalah kerana apabila tamatnya program ini, apabila kita telah sampai ke tahap immunity berkelompok itu nanti, bahawa asalnya kita boleh kembali hidup seperti biasa kerana 80% daripada masyarakat telah pun mendapat immunity. Dan pastinya matlamatnya adalah untuk memastikan semuanya lancar, selamat, teratur dan berkesan dalam membendung serta menamatkan pandemik COVID-19 yang bukan sahaja melibatkan begitu banyak kekangan di Malaysia, tapi juga melibatkan situasi global, dan kita harapkan dengan
adanya dengan dapat kita lancarkan pelajaran program imunisasi ini, semuanya dapat berjalan mengikut jadual dan ini juga dapat memberikan simbolik kepada masyarakat bahawa proses vaksinasi ini selamat dan tidak perlu dirisaukan. Yang Berhormat Menteri Kesihatan sedang bertemu bual sedikit bersama dengan petugas Barisan Hadapan yang terlibat secara langsung dalam pemberian suntikan pertama nanti, dan ini merupakan seorang individu yang cukup penting dan beliau juga terlibat sebagai sebahagian daripada lipatan sejarah kerana adalah individu yang memberi suntikan pertama vaksin COVID-19 di Malaysia. Dan juga kami cuba mendapatkan pandangan Yang Berhormat Menteri Sains dan Teknologi sendiri, iaitu Yang Berhormat Kari Jamaluddin yang juga begitu giat dalam proses pemulihan vaksin ini. Tapi apapun, satu juga info penting untuk kami kongsikan bersama anda adalah bagaimana masyarakat juga boleh menjadi sebahagian daripada usaha ini dengan menjadi sebahagian daripada sukarelawan, iaitu Malaysian Youth Volunteer Vaccine Mobilisation ataupun MyVac, yang bila mana anda juga boleh mendaftar sebagai sukarelawan barangkali untuk mempercepatkan proses mekanisme pemberian vaksin ini. Ya, dan ia penting untuk kita libat uruskan semua pihak yang berkepentingan dan juga masyarakat secara amnya. Kita akan berlintas langsung sekarang bersama dengan rakan setugas Ismail yang telah pun berada di lokasi sempena dengan pelancaran bersejarah ini. Kita bersama dengan Ismail. Silakan. Terima kasih rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih seluruh rakyat Malaysia yang setia menonton kami di saluran berita RTM dan juga di TV1 untuk kita menyaksikan siaran secara langsung program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan yang insya-Allah akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Bersiaran secara langsung dari Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya di Presiden 11 pada hari ini. Ini merupakan salah satu daripada momen penting dan juga momen bersejarah buat negara, kerana kita akan menyaksikan bagaimana Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, akan disuntik dengan vaksin Comirnaty Pfizer-BioNTech yang telah pun dibawa dari luar negara pada 21 Februari yang lalu ataupun pada Ahad yang lalu untuk diserahkan kepada petugas-petugas Barisan Hadapan dan juga untuk kumpulan pertama vaksin COVID-19. Menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, juga yang berusaha Datuk Dr. Muhammad Syafiq Abdullah yang juga merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, juga Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, untuk menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin seketika nanti. Dan apa yang dapat kami gambarkan, petugas-petugas media telah pun memberikan tumpuan kepada apa yang berlaku seketika tadi di Pusat Kesihatan Daerah di Presiden 11 Putrajaya pada hari ini, apabila vaksin ataupun kotak yang membawa vaksin COVID-19 iaitu Comirnaty ataupun Pfizer-BioNTech yang dibawa menggunakan kenderaan Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, petugas kesihatan yang membawa kotak rangkaian vaksin tersebut dan akan diserahkan kepada petugas-petugas Barisan Hadapan yang akan menerima suntikan untuk kumpulan pertama vaksin COVID-19 hari ini di Presiden 11 ataupun di Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya. Yang menariknya, untuk kita bercerita tentang bagaimana penyimpanan bagi vaksin Pfizer-BioNTech ataupun Comirnaty ini dengan julat suhu yang telah pun ditetapkan antara negatif 60 darjah Celsius kepada negatif 90 darjah Celsius. Ini merupakan perkara penting dalam proses penghantaran dan juga penyimpanan bagi vaksin COVID-19. Dan di Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya ataupun di Presiden 11 ketika ini, tetamu-tetamu kenamaan yang lain akan mula tiba dan juga akan menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kita menyempurnakan acara penting dan juga bersejarah buat negara pada petang ini. Ini gambaran yang dapat kami bawakan bersama dengan anda. Vaksin yang telah pun tiba ataupun kotak rangkaian vaksin yang telah pun tiba disimpan dalam kotak takat sejuk beku untuk memastikan agar suhunya itu tidak terdedah kepada suhu persekitaran. Dan apa yang penting tentang vaksin ini juga, apabila ia mula dibuka, setiap vial yang dibuka itu akan mempunyai masa durasi sehingga 6 jam untuk memastikan bahawasanya kesan dan juga keberkesanan vaksin itu tidak akan terjejas dari perubahan suhu persekitaran yang berlaku apabila mula dibuka daripada kotak rangkaian vaksin kemudian didedahkan
kepada suhu persekitaran dan juga suhu bilik terutamanya. Ini merupakan salah satu daripada proses-proses yang perlu dipatuhi dalam usaha kita untuk memastikan agar proses pemberian vaksinisasi dan juga proses imunisasi ini akan dapat berjalan dengan lancar. Di Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya di Presin 11 ketika ini, para petugas media juga sedang menantikan dan juga sedang menunggu ketibaannya Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan perkongsian visual vaksin yang akan kami bawakan seketika nanti. Para petugas kesihatan ataupun jururawat kesihatan yang akan ditugaskan untuk menyempurnakan atur cara bagi suntikan vaksin COVID-19 buat pertama kalinya di Malaysia. Hari ini, Sister Lina Ibrahim yang juga merupakan jururawat kesihatan di Putrajaya akan ditugaskan dan juga akan disempurnakan pemberian vaksin tersebut. Itu dia antara vial vaksin yang dibuka dari kotak rangkaian vaksin tersebut. Setiap satu vial itu difahamkan boleh menyimpan sehingga 6 dos suntikan vaksin, dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang cukup menarik untuk kita gambarkan, kerana apabila setiap vial vaksin itu dilarutkan dengan 0.9% sodium chloride, maka ia akan boleh menghasilkan sehingga 6 suntikan dos vaksin. Dan ini merupakan salah satu daripada atur cara dan juga protokol yang perlu dipatuhi supaya tidak berlaku sebarang pembaziran dari segi pemberian vaksinisasi ataupun vaksin COVID-19. Dan masih lagi kita menantikan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan dan juga tetamu-tetamu yang lain untuk menyempurnakan atur cara bagi program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Dan hari ini juga kita nak membawakan gambaran yang lebih penting, kerana program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ini merupakan inisiatif yang telah pun digerakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memastikan agar setiap rakyat Malaysia dapat menerima baik dan juga menjadi antara lain kumpulan yang sukarela untuk mendapatkan vaksin COVID-19 pada petang ini, ataupun dalam kumpulan pertama kemudian diteruskan kepada kumpulan kedua dan juga kumpulan ketiga. Ya, ketika ini kita juga menyaksikan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin yang juga merupakan Menteri Penyelaras bagi program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Arham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk menyambut ketibaannya Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin berada di pintu masuk utama di Pusat Kesihatan Daerah di Presin 11 Putrajaya. Ya, satu gambaran yang lebih baik juga untuk kita sama-sama bawakan bersama dengan anda, kerana dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ini ada 3 kategori utama yang telah pun diperjelaskan ataupun yang telah pun ditetapkan oleh pihak MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk kumpulan fasa pertama ini melibatkan lebih kurang 500,000 penerima terdiri daripada petugas-petugas Barisan Hadapan, dan akan diberikan lebih kurang 1 juta dos suntikan vaksin, yang mana jenis vaksin yang telah pun ditetapkan adalah jenis Comirnaty ataupun Pfizer BioNTech yang akan diberikan kepada 500,000 petugas kesihatan ataupun petugas-petugas Barisan Hadapan yang bertugas untuk memerangi pandemik COVID-19. Kemudian diteruskan pula dengan lebih kurang 9 juta dos vaksin yang akan dibawa masuk dan juga akan diserahkan kepada kumpulan kedua, iaitu yang terdiri daripada warga emas ataupun kumpulan yang berisiko terdedah kepada pandemik COVID-19. Dan kemudian untuk kumpulan ketiga itu barulah akan diteruskan kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas ataupun golongan muda yang tidak mempunyai masalah-masalah kesihatan kronik, supaya kita dapat mencapai ke tahap herd immunity ataupun imuniti kelompok dalam memastikan agar perkara ini akan dapat dicapai. Maka program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan pada petang ini, atur caranya nanti akan kami bawakan dari semasa ke semasa untuk kita melihat satu momen yang penting untuk suntikan vaksin kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin seketika nanti. Baik, untuk kita ini kita akan bersama dengan sahabat-sahabat penyampai di studio untuk kita membawakan perbincangan dan juga perkembangan lebih lanjut. Cuma yang lebih pentingnya adalah apabila kita bercerita tentang program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, Jatuan Kuasa Musakarah Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah pun menetapkan bahawasanya vaksin COVID-19 ini adalah diharuskan ataupun hukumnya adalah harus untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia akan dapat mencapai imuniti kelompok, dan juga untuk memastikan agar perkara ini akan dapat ditetapkan dan juga diperjelaskan dalam segi hukum agamanya, supaya tidak ada kekeliruan dan juga keraguan dari segi perkara-perkara yang tidak molek ataupun tidak baik untuk diperbincangkan di peringkat masyarakat. Kita akan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Sebentar nanti kita akan membawakan perkembangan penting untuk program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Silakan.
Terima kasih Ismail, dan banyak lagi pengisian akan dibawakan oleh Ismail dari masa ke masa seperti yang Ismail wartakan sebentar tadi. Imuniti kelompok, kita sering dengar imuniti kelompok, tapi apakah imuniti kelompok ini? Ia adalah imuniti yang akan diperolehi apabila 80% daripada penduduk kawasan, penduduk kawasan, bukan sahaja warga negara, penduduk kawasan lebih luas daripada itu. Ini termasuklah warga asing yang ada di Malaysia. 80% daripada penduduk kawasan ini mempunyai imuniti, barulah kita sampai ke tahap imuniti kelompok yang kita inginkan. Dan ada 5 cara untuk anda mendaftar bagaimana mendapatkan. Tapi kita terus ke lokasi terlebih dahulu untuk saksikan ketibaan Yang Makbul Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dijadualkan menjadi individu pertama mendapat suntikan vaksin COVID-19. Bapak Tan Sri, sebelum ini... Sekarang kita saksikan ketibaan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin disambut oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba di pintu masuk utama Pejabat Kesihatan Daerah Presin 11 Putrajaya. Dalam mematuhi prosedur yang ditetapkan, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin akan pada awalnya melalui sesi triage ataupun di fasa triage. Apabila seketika tadi Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun melaksanakan imbasan My Sejahtera dan proses pengecaman suhu dilakukan. Ini merupakan proses yang penting untuk memastikan penerima vaksin tidak melebihi suhu maksimum yang ditetapkan ataupun yang paling penting supaya tidak bergejala untuk meneruskan dengan vaksinisasi COVID-19. Mengimbas kod My Sejahtera, amalan yang sudah pun dilaksanakan sejak dari tahun lalu, dan pembangunan aplikasi ini buat ketika ini sudah pun dipanjangkan untuk proses pendaftaran bagi program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Pendaftaran aplikasi My Sejahtera ini amat mudah untuk dilakukan menggunakan telefon bimbit untuk dimuat turun dan juga digunakan di tempat-tempat awam ataupun di premis awam supaya memudahkan sebarang pengesanan kontak rapat sekiranya berlaku kes-kes yang dilaporkan di kawasan yang dilawati. Seterusnya, proses pengesahan bagi penerima vaksin membawa identiti pengenalan diri ataupun kad pengenalan untuk disahkan identiti penerima vaksin. Dan seterusnya, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba dibawa dan juga diiringi menuju ke auditorium untuk sesi taklimat program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan.
bagi usaha teknologi dan inovasi dan berperan untuk penyelesaian masalah bagi kesehatan. Dan kemudian, Datuk Insinyur Dr. Siti Hamzah Muhammad, Ketua Kementerian Pemerintah Usaha Teknologi dan Inovasi. Dan kemudian, adalah Muhammad Hamzah Abdullah, Ketua Kementerian Teknologi. Dan kemudian, Haji Datuk Siti Dr. Siti Hamzah, Ketua Kesehatan. Serta para manusia. Hari ini, kita berdoa kawan para berarah berkah di kantung negara. Pemain kawan telah datang awal inilah pembuka negara. Bagi orang yang pada ini, ketika itu yang dapat untuk akan awal itu semua tempat untuk memiliki datang kesehatan. Semoga majlis ini berjalan dengan lancar, selamat dan berjaya, mendapat restu dan perlindungan di bawah lembayung ilmu, serta berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon ke hadratmu, semoga pelaksanaan imunisasi COVID-19 yang dilancarkan akan dapat memberi manfaat dan menjauhkan rakyat dari mendapat jangkitan wabak yang berbahaya ini. Kami juga mengharapkan limpahan rahmat-Mu. Semoga pelaksanaan imunisasi akan menjadi asbab terhentinya penularan wabak COVID-19 dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Allahumma fa'anna bala wal ghala wal waba wa ta'un wal fahsya wal munkar wal baghy wa su'al mukhtalif wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna na'udzubika minas samam wal batan wal jubni wal juzam wal baras wal sayil asqam. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka nusir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang dapat kita melaksanakan majlis pelajaran konferensi imunisasi COVID-19 kebangsaan yang pastinya tarikh ini akan termaktub dalam tata sejarah negara. Program ini dimulai dengan kita sebelum dan diterima oleh Datuk Terhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Tan Sri Dato' Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Perintah Kesehatan, dan juga 4 orang petugas kesehatan sebangsa dan Malaysia. Walaupun demikian, seterusnya, mari kita saksikan video tentang pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19. Mari saksikan. Vaksin COVID-19. Vaksin merupakan lakukan saringan di kaunter triage. Anda dikehendaki melakukan pendaftaran masuk menggunakan MySejahtera dan melakukan pemeriksaan suhu badan. Kedua, lakukan pendaftaran vaksin dengan mengimbas QR kod pendaftaran vaksin.
pengesahan penerima vaksin akan dilakukan melalui kad pengenalan. Ketiga, sesi taklimat. Menghadiri sesi taklimat. Keempat, melengkapkan borang persetujuan penerimaan vaksin atau consent form. Anda dikehendaki menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin. Kelima, bilik vaksinasi. Menerima suntikan di bilik vaksinasi. Setelah menerima suntikan, anda dikehendaki mengimbas QR Code nombor siri vaksin. Keenam, sesi pemantauan. Anda akan dipantau oleh anggota kesihatan selama 15 hingga 30 minit untuk melihat sekira berlakunya kesan sampingan. Ketujuh, temu janji. Anda akan diberikan temu janji bagi suntikan dos kedua. Tetapi kerana pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19, Yang Berhormat Perdana Menteri dan para hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis pada hari ini, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Yang Berhormat Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Ketua Bidang Kesihatan untuk menuju ke stesen konsen di luar untuk Malaysia. Cuma kena pesan ni ya. Kata ni. Baik, dapat kita saksikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin berjalan keluar dari Dewan Auditorium untuk kembali ke stesen deklarasi ataupun stesen untuk mendapatkan borang consent form ataupun borang kebenaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini satu perkara yang perlu untuk diberikan perhatian kerana dalam proses ataupun protokol kesihatan dan juga susun atur yang telah pun diguna pakai dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, borang kebenaran ataupun borang persetujuan untuk mendapatkan vaksinisasi COVID-19 perlu untuk ditandatangani dan juga perlu untuk disempurnakan oleh penerima vaksin kerana antara elemen-elemen penting yang diperjelaskan dalam borang vaksin tersebut adalah tentang bagaimana Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan telah pun menetapkan hukum harus bagi pengambilan vaksin COVID-19. Kemudian beberapa soalan yang perlu dijawab antaranya adakah para penerima mempunyai alahan terhadap sebarang bentuk ubat-ubatan ataupun sebarang bentuk vaksin dan juga mengalami sebarang masalah kesihatan yang bergejala yang boleh dikenal pasti. Dan di sini ataupun di stesen ini juga pegawai perubatan akan melakukan oral evaluation ataupun penerangan secara lisan dan juga penilaian secara lisan tentang status kesihatan bagi para penerima. Adakah penerima itu antaranya mempunyai masalah kesihatan sebelum datang untuk menerima vaksin, mempunyai masalah kesihatan kronik ataupun mempunyai interaksi ubat-ubatan. Jadi apabila selesai proses oral evaluation ataupun penjelasan secara lisan dan juga penerangan secara lisan serta pemahaman secara lisan tersebut, maka penerima vaksin akan terus menandatangani dan juga akan mengisi setiap kotak kebenaran ataupun kotak deklarasi sekiranya mempunyai sebarang gejala ataupun petanda-petanda yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Usai Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menandatangani consent form ataupun borang persetujuan bagi vaksin COVID-19, maka borang persetujuan ini akan diguna pakai sebagai dokumen pembuktian bertulis bagi memastikan kerelaan penerima vaksin tersebut dalam mendapatkan vaksin COVID-19 diterjemahkan melalui dokumen yang telah ditandatangani.
Seterusnya, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke stesen suntikan vaksin COVID-19. Inilah dia, seluruh rakyat Malaysia memberikan perhatian penuh. Individu terawal yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Penerangan diberikan oleh Sister Lina Ibrahim, seorang jururawat kesihatan di Putrajaya ataupun di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Beliau telah pun bertugas lebih kurang selama 23 tahun dalam karier perkhidmatannya bagi bidang perubatan dan 5 tahun di Pejabat Kesihatan Putrajaya, dan beliau juga antara jururawat kesihatan yang selalu melaksanakan ataupun kerap melaksanakan proses vaksinisasi dan juga proses imunisasi kebangsaan sebelum ini. Jadi perkara yang penting untuk perlu diperhalusi tentang prosedur bagi suntikan vaksin COVID-19 ini, bagi COVID-19 ataupun vaksin COVID-19 menggunakan picagari low death volume ataupun LDV yang mana digunakan untuk mengurangkan pembaziran setiap titisan vaksin COVID-19. Itu dia picagari yang digunakan, low death volume, disuntik ke dalam vial vaksin COVID-19 Comirnaty. Setiap satu vial itu boleh menghasilkan lebih kurang 6 dos suntikan, yang mana vial itu ataupun kandungannya telah pun dilarutkan dengan 0.9% sodium chloride untuk memastikan keberkesanan 6 dos suntikan itu akan dapat dihasilkan. Dan picagari itu digunakan apabila low death volume itu digunakan untuk mengurangkan pembaziran apabila kalau penggunaan picagari biasa 0.08 ml lebihan cecair akan dihasilkan dalam picagari yang biasa. Namun untuk low death volume ataupun low death volume syringe ini, ia dapat mengurangkan 0.08 ml pembaziran cecair khususnya kepada vaksin COVID-19. Dan picagari ini kebiasaannya digunakan untuk pemberian insulin dan juga untuk beberapa perkara-perkara imunisasi yang digunakan bagi mengelakkan sebarang pembaziran cecair. Seperti yang dimaklumkan dalam borang kebenaran itu, suntikan akan disempurnakan di bahu penerima dan 1 dos suntikan akan diberikan. Ini merupakan amalan dan juga protokol biasa bagi pemberian imunisasi. Low death volume syringe ataupun picagari LDV dicocok masuk ke bahu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dicabut keluar. Alhamdulillah, sempurna sudah proses suntikan dos pertama bagi vaksin Comirnaty Pfizer BioNTech untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini satu gambaran yang membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi individu terawal bagi menerima vaksin ini dalam kita mendidik dan juga mengajak seluruh rakyat dan juga masyarakat Malaysia supaya menerima vaksin COVID-19 dalam kita mencapai imuniti kelompok. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang kad yang tertulis lindung diri, lindung semua, dan juga memegang surat dan juga borang kebenaran ataupun consent form bagi proses protokol biasa untuk imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Untuk amalan yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas vaksin COVID-19 diberikan, akan ada jeda masa sehingga 30 minit untuk setiap penerima supaya berehat terlebih dahulu untuk memastikan agar sebarang tindak balas ataupun reaksi ataupun kesan-kesan alahan segera yang boleh berlaku terhadap tubuh badan penerima akan dapat dikenal pasti oleh pegawai perubatan di pusat kesihatan yang memberikan vaksin tersebut. Jadi 30 minit itu adalah masa untuk penerima berehat
dan memastikan sekiranya ada sebarang tindak balas ataupun reaksi badan terhadap penerimaan vaksin COVID-19 tersebut perlu dimaklumkan kepada pegawai perubatan yang mengesahkan pemberian vaksin bagi COVID-19. Ya, itu dia dapat kita gambarkan bersama dengan anda. Ini momen dan juga saat yang cukup berharga dan juga menjadi permulaan kepada program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, individu terawal yang menerima vaksin Comirnaty Pfizer-BioNTech yang dibawa masuk ke Malaysia beberapa hari yang lalu dengan lebih 312,000 dos suntikan yang dibawa. Dan ini pula merupakan frontliner yang menerima vaksin COVID-19 terawal dalam kelompok ataupun kohort kumpulan yang pertama untuk petugas barisan hadapan. Dan antara petugas barisan hadapan yang bertuah untuk menjadi individu pertama, mereka ini seringkali mengendali dan juga menyempurnakan bidang tugas untuk kita memerangi pandemik COVID-19. Yang sedang menantikan untuk penerimaannya ini adalah Encik Clement, anak lelaki Marai Francis, salah seorang petugas kesihatan, dan masih lagi Sister Lina Ibrahim, jururawat kesihatan yang bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya, akan menyempurnakan proses vaksinisasi ataupun imunisasi COVID-19 kepada Encik Clement, anak lelaki Marai Francis. Saudara, yang menariknya tentang sifat vaksin COVID-19 ini, apabila ia dibuka daripada kotak rangkaian vaksin tersebut ataupun kotak yang mengandungi ais kering sehingga boleh mencapai julat suhu negatif 60 darjah Celsius sehingga negatif 90 darjah Celsius. Apabila dibuka, ruang dan juga jeda masa yang boleh diberikan untuk tempoh terdedah kepada suhu ataupun tempoh di suhu bilik adalah lebih kurang 5 ke 6 jam. Jadi ini merupakan fasa-fasa yang kritikal untuk memastikan setiap vial ataupun setiap suntikan vaksin itu tidak dibazirkan. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Dr. Nur Hisham Hidayatullah untuk menjadi orang yang... Seterusnya, kita menantikan giliran yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan dalam kita menilai tentang suntikan vaksin COVID-19, sudah pastinya jenis yang digunakan adalah Comirnaty buat ketika ini untuk petugas barisan hadapan dan menggunakan jenama Pfizer-BioNTech. Jadi dengan lebih kurang 500,000 penerima yang akan dikelompokkan dalam kumpulan pertama buat ketika ini, lebih 1 juta dos vaksin akan diberikan. Maka dalam tempoh selepas dos pertama itu diberikan, akan ada julat masa sehingga 14 hari sehingga 21 hari supaya sebarang kesan reaksi ataupun kesan alahan terhadap vaksin COVID-19 tersebut akan dapat diterjemahkan ataupun ditamsilkan dalam tubuh badan penerima. Dan selepas itu dos kedua untuk menyempurnakan program imunisasi bagi setiap individu. Bukan sahaja jenis Pfizer-BioNTech yang akan dibawa masuk ke Malaysia, tetapi selepas ini juga jenama seperti Sinovac dan juga AstraZeneca juga akan dibawa masuk untuk menyempurnakan kumpulan yang seterusnya, khususnya kepada kumpulan kedua dan juga kumpulan yang ketiga. Untuk hal dan juga perihal picagari yang digunakan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba telah pun mengumumkan lebih 20 juta picagari ataupun suntikan picagari dibawa masuk ke Malaysia, iaitu low dead volume syringe ataupun picagari low dead volume yang digunakan khas bagi pemberian vaksin COVID-19, kerana dengan penggunaan picagari khas ini ia dapat mengurangkan pembaziran bagi setiap titisan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada penerima. Apa yang penting, perbandingannya itu amat spesifik, kerana kalau kita membandingkan kepada picagari biasa dengan
penggunaan 0.08 ml yang selalunya akan dibiarkan di bahagian ruang antara jarum dan juga picagari tersebut. Tetapi untuk low that volume syringe ini, ia akan memastikan 0 ataupun 0.08 ml itu akan dapat dikurangkan supaya tidak akan berlaku sebarang pembaziran bagi setiap titisan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada penerima. Dan yang menariknya juga untuk kita gambarkan bersama dengan anda di Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya pada kali ini adalah tentang bagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh para petugas pejabat kesihatan daerah Putrajaya untuk memastikan setiap protokol dan juga prosedur yang perlu untuk dipatuhi. Sebelum kita mendaftar untuk menjadi penerima vaksin COVID-19, ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi, khususnya kepada golongan yang berisiko tinggi ataupun golongan yang dikecualikan daripada untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Buat ketika ini, menurut kepada bahagian penyelidikan di Kementerian Kesihatan Malaysia, belum ada sebarang pembuktian kepada ujian vaksin COVID-19 yang akan dilakukan kepada individu berusia di bawah 18 tahun ataupun kepada golongan kanak-kanak khususnya. Disebabkan itu, dengan peruntukan yang telah pun diletakkan oleh pihak kerajaan dalam belanjawan 2021 sebanyak lebih 3 bilion ringgit untuk memastikan lebih daripada 80% rakyat Malaysia mendapat ataupun mencapai kepada tahap imuniti kelompok dan juga untuk mencapai tahap herd immunity tersebut. Jadi dalam hal ini kita memberikan vaksin terlebih dahulu kepada golongan petugas barisan hadapan, kemudian kepada golongan warga emas, diteruskan kepada golongan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Cuma ada beberapa golongan juga yang akan turut diberikan perhatian penuh, khususnya kepada mereka yang berisiko mempunyai penyakit-penyakit yang sudah pun berada dalam tubuh badan, penyakit 3 serangkai, immunocompromised dan juga mereka yang mempunyai beberapa kesan ataupun reaksi terhadap ubat ataupun alahan terhadap ubat yang akan diberikan perhatian penuh oleh pakar-pakar perubatan ataupun pegawai perubatan. Ya, yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, disuntik dengan vaksin COVID-19. Juga antara individu terawal yang menerima vaksin kombinasi Pfizer-BioNTech. Selesai sudah Tan Sri Dr. Hisham mendapatkan kod jempol kerana dia menggunakan selesa lepas menerima vaksin dan akan menuju terus ke bilik pemantauan. Tan Sri. Selepas disuntik dengan vaksin tersebut, masa untuk berehat diberikan selama 30 minit untuk memerhati sebarang bentuk perubahan, kesan, reaksi ataupun terdapat sebarang reaksi segera hasil daripada pemberian vaksin COVID-19. Sekiranya tiada, maka boleh terus kembali ataupun pulang ke rumah masing-masing bagi para penerima untuk kumpulan kedua dan ketiga nanti, supaya dapat memastikan agar perkara itu dan juga protokolnya dapat dipatuhi, dan ini merupakan salah satu daripada pemerhatian yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita akan kembali selepas ini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa tentang apa yang berlaku di Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya. Cuma yang menarik boleh saya kongsikan bersama dengan anda, mengapa Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya ini dipilih. Bukan sahaja ia terletak berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan khususnya di Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi dengan dinaungi dengan oleh ke klinik kesihatan di Presin 18, Presin 9, 11 dan juga 14. Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya juga bertanggungjawab dalam mengendalikan sebarang pelaporan kes bagi COVID-19 dan juga kes-kes penyakit berjangkit, dan juga inspektor kesihatan ataupun perubatan kesihatan awam akan memastikan supaya kes-kes yang dilaporkan itu akan dapat ditangani dengan segera dan kemudian akan dimobilisasikan kepada klinik kesihatan untuk memberikan rawatan ataupun untuk membawa pesakit-pesakit COVID-19 ke tempat-tempat kuarantin dan juga tempat-tempat rawatan khususnya di hospital. Jadi pejabat kesihatan daerah berperanan penuh dalam memastikan agar proses mobilisasi dan juga proses pengurusan bagi pandemik COVID-19 ini akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi buat ketika ini kita akan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Akan ada beberapa sedikit lagi perkongsian yang akan dibawakan dari semasa ke semasa langsung dari Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya. Silakan.
Terima kasih Ismail. Satu perkongsian yang cukup menarik. Saya rasa kita telah pun mendapat lebih banyak maklumat berkaitan dengan proses yang akan dijalankan secara berterusan di seluruh negara dan lindung diri, lindung semua. Dan ada 5 cara untuk anda mendaftar dan membuat temujanji untuk vaksinasi ini walaupun telah pun diberikan secara fasa. Satunya pasti anda mengemas kini aplikasi MySejahtera untuk memberikan butiran peribadi anda dan juga secara talian hotline yang akan diumumkan kepada rakyat Malaysia tidak lama lagi. Juga menerusi program bantuan outreach yang akan dijalankan oleh pihak kementerian. Juga menerusi laman sesawang vaccincovid.gov.my, juga dari segi usaha pendaftaran di fasiliti kerajaan dan swasta. Apapun tahniah kepada Yang Amat Perdana Menteri yang telah pun selesai mendapatkan suntikan pertama vaksin COVID-19 diikuti dengan KP Kesihatan kita Tan Sri Nur Hisham. Kita nampak tadi dari segi susun atur acaranya amat cepat walaupun selepas suntikan itu ada ruang pemerhatian yang diambil dan kita harapkan ini dapat memberikan lebih motivasi lagi kepada masyarakat untuk sama-sama tampil dan cuba mendapat secepat mungkin imuniti kumpulan yang kita inginkan. Jadi dengan itu kita telah pun menunjukkan kepada anda prosesnya. Maka satu lagi berita palsu telah dapat kita tangani dengan menunjukkan proses tadi. Ada berita palsu yang mengatakan terpaksa menunggu 1 hari untuk mendapat dos vaksin. Namun ketika kita memaparkan tadi proses dan langkah-langkah yang akan anda ikuti, sudah pasti anda sedia maklum bahawa ia mengambil masa yang agak singkat. Selepas menerima vaksin, anda perlu tunggu 15 minit sekurang-kurangnya untuk melihat tindak balas vaksin itu kepada badan anda. Sama ada anda mempunyai alahan ataupun sebaliknya kepada kandungan di dalam vaksin itu. Dan sekiranya anda mempunyai alahan terhadap ubatan atau vaksin sebelum ini, anda harus maklumkan kepada doktor dan juga petugas-petugas kesihatan supaya kita boleh mencari alternatif lain. Sebagai contoh di United Kingdom, ada yang mempunyai alahan terhadap komponen di dalam vaksin Pfizer, maka mereka diberikan suntikan dengan vaksin AstraZeneca. Dan sebaik saja vaksin lain mendapat kelulusan dari badan regulatory yang berkenaan, ini dapat dipercepatkan lagi dari segi pengedaran dan juga pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia. Kenapa kita perlu mengambil vaksin? Ada yang masih lagi bertanyakan berada di atas pagar, adakah selamat dan kenapa? Jadi ini perlu diperjelaskan kepada masyarakat kerana apabila diberikan untuk mengawal penularan dan semakin ramai masyarakat yang mendapat imuniti ataupun perlindungan antibody ini, ia dapat secara tidak langsung dapat melindungi mereka yang tidak layak untuk mendapat imunisasi ini. Betul ya. Sebab seperti yang kita sedia maklum, peringkat umur di atas 18 tahun sahaja yang layak untuk menerima vaksin ini. Untuk mereka di bawah kategori umur ini, mereka tidak akan menerima suntikan vaksin sama sekali kerana tidak ada kajian di atas peringkat umur di bawah umur 18 tahun. Maka dengan itu hanya kita yang berada dalam kategori umur 18 tahun ke atas yang akan layak untuk menerima vaksin. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja kumpulan ini tapi juga mereka yang mungkin sedang menjalani kemoterapi pada ketika ini, juga mereka dengan alahan-alahan tertentu dan juga mereka yang dinasihatkan oleh doktor tidak boleh tampil untuk menerima vaksin. Jadi ada kategori kumpulan warga negara Malaysia yang tidak akan layak untuk menerima vaksin, maka kita yang menerima akan melindungi mereka. Tanggungjawab komuniti sebenarnya, sebab walaupun ada di antara kita yang berumur 18 tahun ke atas masih lagi menyusukan bayi, jadi itu juga mereka yang tidak boleh mengambil vaksin pada ketika itu. Tapi apapun, selain dari tampil untuk mendapatkan pendaftaran ataupun mendaftar untuk menerima vaksin tersebut, satu lagi cara untuk warga masyarakat terlibat adalah menjadi sebagai salah seorang sukarelawan yang boleh bertugas di antara 605 lokasi PPV yang memerlukan dari segi sokongan logistik warga tenaga untuk mempercepatkan lagi pengedaran vaksin ini. Salah satu soalan yang sering ditanya, kenapa tidak tunggu sahaja virus ini merebak dalam komuniti, semua orang kena COVID dan kemudiannya mempunyai imuniti semula jadi? Jawapannya mudah. Kalau itu yang kita tunggu, maka kita perlu tunggu mungkin bertahun lamanya, satu. Dua, kita akan juga melihat lebih ramai yang terkorban akibat virus yang boleh membawa maut ini dan lebih ramai yang akan hidup dengan komplikasi selepas COVID. Maka untuk mengelakkan semua itu, vaksin adalah cara yang paling cepat
dan paling selamat untuk membina imuniti kelompok. Vaksincovid.gov.my untuk anda ikuti lebih lanjut dan barangkali dapat memberikan jawapan ataupun penjelasan kepada apa antara kegusaran yang dihadapi oleh masyarakat dari segi jenis vaksin. Ada yang juga bertanyakan mengapa ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 95%. Taraf keselamatan yang diluluskan oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, adalah 50% ke atas. Jadi hanya vaksin yang selamat dan menepati piawaian tersebut itu sahaja yang akan dibawa masuk untuk diberikan kepada warga masyarakat. Ya, terminologi yang digunakan adalah vaksin efficacy. Semua vaksin ataupun 7 calon vaksin yang sedia ada dalam pasaran pada ketika ini adalah vaksin yang mencegah kematian dan juga vaksin yang berkesan terhadap penyakit yang melibatkan pesakit itu dihantar ke hospital. Maka vaksin-vaksin yang sedia ada di pasaran boleh mengelakkan dua perkara ini, Leha. Apa yang mengurangkan efikasi ataupun keberkesanan vaksin itu adalah dari segi virus itu sendiri menular dalam tubuh badan kita dan menyebabkan demam biasa ataupun penyakit tidak serius dan juga asymptomatic atau tidak bersimptom. Jadi ini masih boleh berlaku. Tapi apa yang dielakkan sama sekali adalah kematian dan juga penyakit yang menyebabkan individu terlantar di hospital. Jadi dua perkara ini. Ya, dan seperti biasa di studio sering kita bawakan mereka yang sangat berpengalaman dalam bidang penyelidikan, mereka dari bidang bioteknologi, dan sebenarnya tetamu kita yang cuba kita hubungi sekarang melalui talian Skype secara maya, Dr. Anwar Jonet telah pun sebenarnya berada di studio beberapa minggu lalu bercerita tentang dari segi susun atur dan untuk kita ketahui apakah selepas ini, apakah hala tujuannya selepas ini dari segi logistik dan juga penyimpanan, dan juga kita bersama dengan Dr. Anwar Jonet. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor, apa yang boleh Doktor kongsikan kepada warga penonton pagi tengah hari ini berhubung dengan selesai sudah proses vaksinasi yang dilalui oleh Perdana Menteri dan juga ikon lain tadi? Ya, so saya rasa semua perlu ambil satu semangat secara pasukan, ya, di mana seperti yang selalu kita utarakan iaitu lindung diri, lindung semua. Maksud kat sini, sahutlah program ini dengan baik, di mana boleh melakukan registration kepada MySejahtera. Sebab kita perlu melindungi keseluruhan rakyat Malaysia itu sendirilah, di mana kita seperti kita tahu tujuan vaccination ini dilakukan adalah untuk melindungi kesemua rakyat Malaysia, bukan sahaja individu yang berisiko, di mana langkah yang diambil oleh kerajaan ini perlu kita sambut dengan baik untuk melindungi diri kita serta keluarga kita, di mana berdasarkan penelitian yang telah dibuat oleh pihak Kementerian dalam meneliti keselamatan vaksin yang dibawa masuk ke negara, semestinya ia selamat dan kita perlu percaya, dan jangan siapkan sebarang maklumat yang tidak tepat mengenai vaksin yang di mana boleh merosakkan program imunisasi dan seterusnya akan memberi impak yang lebih negatiflah kepada pembangunan negara dari segi ekonominya dan juga bebanan-bebanan tugas yang seperti kita tahu dan semasa yang dialami oleh pihak Kementerian Kesihatan itu sendiri. Doktor, kita menyentuh sedikit berkaitan keberkesanan vaksin ini. Apa yang boleh kita fahamkan tentang vaksin efikasi dan peratusan-peratusan yang berbeza melibatkan calon-calon vaksin yang kita terima di Malaysia? Seperti yang kita tahulah, vaksin ini dibangunkan dengan pelbagai teknologi. Ada mRNA-nya lah, ada inactivated-nya. Different teknologi semestinya akan memberi kesan yang berbeza kepada resipien itu sendiri. Jadi tidak heranlah dari segi efikasi yang kita kata, efikasi 95% ini, seperti yang kita tahu bagaimana calculation-nya adalah kes bagi orang yang tidak menerima vaksin ditolak dengan kes yang berlaku bagi penerima vaksin dibahagi dengan total number case bagi mereka yang tidak menerima vaksin, dan begitulah cara calculation untuk dapat 95%, dan kita dapati peratusan itu berbeza mengikut vaksin yang dibangunkan setakat ini. Ia memang berlaku disebabkan oleh teknologi itu sendiri, dan juga risiko pesakit ataupun penerima vaksin itu juga memberi
kita kata sumbangan kepada kenapa perbezaan peratusan ini berlaku. Walau bagaimanapun, apa yang kita dapat lihat, semua teknologi yang dibangkitkan ini dan mendapat kelulusan under Emergency Use Authorization dan boleh dibawa masuk ke negara ini menerusi penelitian FIA itu sudah menepati ciri-ciri keselamatan yang ditetapkan oleh WHO, which is kena menepati at least 50% efficacy. Doktor, satu lagi kerisauan yang timbul di kalangan masyarakat adalah berkaitan dengan varian-varian baru. P1 dari Amerika Selatan, Brazil dan juga B1351 di Afrika Selatan. Adakah kebimbangan yang dirasai ini berasas ataupun tidak? Semestinya kita tidak perlu bimbang kerana seperti mana yang kita ketahui oleh syarikat Pfizer sebagai contohnya seringkali umumkan bahawa walaupun terdapat varian, namun vaksin mereka masih boleh diguna pakai, dan juga ditekankan lagi Pfizer bersedia untuk membangunkan seandainya perlu booster dose daripada untuk memastikan varian baru ini kita boleh memberikan perlindungan, kerana seperti kita tahu Pfizer teknologi hanya memerlukan lebih kurang 6 minggu dalam production vaksinnya kerana hanya melibatkan kod-kod genetik mRNA itu sendiri. Jadi jangan risau kerana setiap update dari segi ciri-ciri keselamatan, NPRI akan sentiasa meneliti antara pharmaceutical authority di semua negara yang wujud di dunia inilah untuk memastikan report-report semasa diambil bagi memastikan keselamatan itu boleh dijamin untuk rakyat kita. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Dr. Anwar. Dan selepas ini juga kita akan bincangkan bersama seorang wakil dari Institut Kanser Negara yang juga merupakan bila mana IKN dijadikan pusat simpanan vaksin. Tapi apapun kita bawakan semula visual dari secara langsung dari Pusat Kesihatan di Putrajaya di mana kita ingin saksikan apakah langkah selepas ini sebaik saja tempoh pemerhatian ini selesai dijalankan. Kita bersama semula dengan rakan tugas Ismail. Dan kalau kita ulas kembali apa yang telah pun berlaku di lokasi yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Barisan Hadapan, beberapa calon dari Barisan Hadapan telah pun menerima suntikan vaksin dos pertama Pfizer-BioNTech, dan ketika ini waktu yang diberikan, tempoh waktu yang diberikan adalah 15 minit untuk memantau keadaan mereka yang telah menerima dos pertama tadi. Ini bertujuan untuk melihat sama ada ataupun tidak ada tindak balas terhadap vaksin tersebut dari segi alahan peribadi di mana tubuh badan setiap manusia itu adalah berbeza. Jadi mungkin ada tindak balas terhadap vaksin ini dan ia akan dapat diperhatikan dalam tempoh 15 minit yang pertama setelah menerima suntikan dos yang pertama ini. Dan sebenarnya juga telah pun diumumkan beberapa hari lepas untuk memberikan lebih lagi keyakinan kepada warga masyarakat untuk mendapatkan suntikan vaksin ini bila mana skim perlindungan akan diberikan kepada mereka yang mendapat kesan negatif ataupun kesan sampingan yang agak ekstrim selepas mendapat suntikan pertama ini. Jadi ini juga akan memberikan perlindungan sekiranya mereka perlu mendapatkan rawatan susulan di klinik-klinik dan juga sekiranya mereka tidak dapat bertugas dalam tempoh tertentu. Jadi skim perlindungan ini akan dikemaskinikan untuk memberikan jaminan kepada rakyat bila mana proses vaksinasi ini selamat, dan ini juga diharapkan dapat mempercepatkan lagi sasaran imuniti kelompok yang diinginkan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan juga terus dipantau untuk tempoh 2 minggu, di mana dalam 2 minggu ini apa dijadualkan berlaku adalah ada sedikit perasaan demam, lemah dan sebagainya. Jadi ia adalah demam biasa, demam yang sering kita alami, dan kalau simptomnya agak keterlaluan ia boleh diatasi dengan paracetamol. Ini untuk dos yang pertama. Ia akan membina imuniti yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang terkena jangkitan semula jadi. Dos yang kedua
adalah dos yang membina imuniti jangka panjang, iaitu pergi sejauh sel B dan T kita. Dos ini yang akan memberikan tindak balas yang agak ekstrim sedikit berbanding dos yang pertama. Jadi ini apa yang boleh anda jangkakan. Dan sebelum kita bawakan semula visual di lokasi tadi, kalau kita perhatikan sebenarnya, amati juga visual sebentar tadi bila mana Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah Kesihatan disuntik, dibawa naik lengan tu agak tinggi sebenarnya sebab kerana lokasi suntikan itu juga berada di tempat yang sangat spesifik. Betul. Apa deltoid ialah berkaitan dengan kawasan di mana adalah agak sesuai untuk penerimaan vaksin, ketahanan kesakitan kita juga tinggi di kawasan itu dan otot-otot bahu di kawasan itu juga adalah agak padat. Jadi disebabkan itu lokasi tersebut dipilih untuk suntikan ini. Dan jangan lupa sekali lagi bagi anda yang belum lagi mendaftar ataupun mengemaskini aplikasi MySejahtera, berikan lokasi terkini dan juga butiran yang setepatnya untuk sama-sama mendapat suntikan vaksin bila tiba masanya nanti. Ya, jadi semua platform iOS, Android tidak ada masalah, sudah pun boleh mula mengemaskini aplikasi MySejahtera anda dan sudah boleh mula mendaftar untuk menunjukkan tanda setuju bagi menerima vaksin ini. Ia sekali lagi adalah vaksin yang penting bagi membina imuniti kelompok dan sekali lagi vaksin ini adalah vaksin 2 dos, vaksin Pfizer BioNTech yang akan memulakan program imunisasi kita. Anda akan menerima dos yang kedua setelah lebih kurang 2 minggu penerimaan dos yang pertama tadi. Kalau kita ingin ingatkan sekali lagi kepada warga penonton, ada 3 fasa yang terlibat dalam proses suntikan imunisasi ini. Kumpulan pertama merupakan petugas barisan hadapan yang merangkumi petugas kesihatan kerajaan dan swasta, dan juga kumpulan utama yang kedua, petugas barisan hadapan merangkumi perkhidmatan penting dan juga pertahanan. Lebih 500,000 orang yang berdaftar untuk fasa pertama bermula hari inilah sehingga Kita imbas kembali, Leha, apa yang merupakan momen bersejarah iaitu ketibaan dos-dos pertama dari Singapura diterbangkan dengan kapal ataupun pesawat khas yang telah pun membawa dos-dos ini dan sepanjang perjalanan dos ini ke lokasi penyimpanan juga ia dibawa dengan satu alat penyimpanan takat beku yang istimewa yang dikhaskan untuk vaksin Pfizer BioNTech ini yang memerlukan suhu sekitar negatif 60 hingga negatif 90 darjah Celsius. Jadi ini merupakan satu vaksin yang memerlukan suhu yang sangat sejuk. Ia adalah suatu vaksin yang pertama yang menggunakan teknologi mRNA ini. Jadi ia adalah teknologi yang membolehkan vaksin dihasilkan dengan kadar yang lebih cepat dan juga kita kembali kini untuk bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah keluar daripada bilik berehat sebentar tadi setelah dipantau untuk 15 minit dan tidak menampakkan sebarang kesan negatif dan membawa kad vaksinasi setelah selesai proses suntikan vaksin ini kepada beliau. Lindungi diri, lindungi semua dan ini merupakan satu titik tolak yang penting untuk warga masyarakat juga sama tampil mendapatkan vaksin COVID-19 ini dan itu katanya saya telah divaksin. Itu merupakan satu perkabaran yang baik dan alhamdulillah Yang Perdana Menteri nampak sihat dan nampaknya Yang Berhormat menantikan dos yang kedua. Sudah tidak sabar untuk menerima dos yang kedua nanti yang dijadualkan 2 minggu dari sekarang. Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun disuntik dengan dos vaksin Pfizer BioNTech dan akan menerima kad vaksin seperti mana anda juga nanti untuk menjadualkan dos yang kedua. Dan kad vaksinasi COVID itulah antara kad replika ataupun kad contoh yang diberikan sekiranya anda telah pun mendapatkan suntikan anda akan diberikan kepada setiap yang telah pun selesai memuatkan data peribadi dan tarikh dan ini juga merupakan proses
sebelum menunggu dos kedua nanti. Ya, dan ini merupakan antara kumpulan pertama Barisan Hadapan yang telah pun menerima vaksin. Jadi tahniah kita ucapkan kepada mereka yang telah pun menerima vaksin ini. Namun anda boleh perhatikan mereka masih memakai pelitup muka, masih menjarakkan diri. Jadi ini adalah norma baru yang akan terus kita ikuti bersama kerana tempoh 5 hari diperlukan untuk dos pertama ini menjana respon imuniti di dalam badan kita. Jadi ia bukan bermaksud anda terima vaksin ini sahaja sudah boleh membuka pelitup muka. Ini adalah suatu yang perlu kita amalkan secara berterusan, norma baru sepanjang tempoh pandemik ini yang akan berkekalan sehingga 80% daripada komuniti kita di Malaysia ini menerima vaksin yang mana sedang kita usahakan bersama. Secara rasminya bermula fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK. Kita nantikan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ingin memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini saya telah pun menerima suntikan vaksin COVID-19 yang pertama di negara kita. Saya yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kalau tengok keadaan saya setakat ini, alhamdulillah. Jadi saya nak merayu pada seluruh rakyat Malaysia dan juga mereka yang tinggal di Malaysia yang telah pun kita putuskan untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 secara percuma untuk tampil ke depan untuk mendaftar di dalam MySejahtera supaya dapat ditentukan giliran bila mana saudara dan saudari akan diberikan suntikan COVID-19 ini, vaksin COVID-19 ini. Jadi yakin dan percaya bahawa usaha yang sedang dibuat oleh pihak kerajaan ini untuk menentukan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini insya-Allah akan berjaya. Jadi saya ingin sekali lagi menyeru supaya kita sama-sama mendukung usaha ini untuk menentukan supaya negara kita nanti insya-Allah dalam satu tempoh masa yang singkat akan bebas daripada wabak COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan. Tak rasa apa-apa. Saya gitu-gitu tunggu je, tengok dah selesai je. Macam injection biasa. Ini Tan Sri ada kat sini pun okey. Yeah. So don't worry, come forward anytime. So can you show the MySejahtera dengan tunjukkan daftar saya. Ada sijil. Sudah visa. Thank you. Saya ada appointment 17 hari bulan depan. 17. Saya tadi bulan Mac. Ya, itu dia ucapan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia selepas menerima vaksin dos suntikan pertama Pfizer-BioNTech Community yang juga merupakan antara kumpulan pertama dan juga kumpulan terawal yang dibawa masuk ke dalam negara ini. Apa yang boleh digambarkan selepas daripada menerima suntikan dos pertama kepada vaksin tersebut, ia akan memberikan satu catatan ataupun penilaian kepada penduduk itu sendiri. Sekiranya tiada sebarang kesan, maka boleh terus
pulang dan juga kembali menjalani kehidupan seperti biasa untuk kembali mendapatkan vaksin ataupun dos kali kedua. Dan dapat kita gambarkan ketika ini Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin meninggalkan perkarangan Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya di Presin 11 dan akan diteruskan selepas ini untuk petugas-petugas Barisan Harapan ataupun petugas-petugas di Pusat Kesihatan Daerah dan juga di klinik kesihatan di sekitar Putrajaya terlebih dahulu kerana telah pun dimobilisasikan vaksin COVID-19 tersebut untuk bekalan di kawasan Putrajaya dan juga untuk petugas Barisan Harapan di Putrajaya buat ketika ini. Bagi kita melihat dan juga menilai bagaimana kesan yang telah pun ditonjolkan ataupun ditimbulkan oleh vaksin COVID-19 ini, perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian antara protokolnya ialah selepas 4 jam seseorang itu diberikan vaksin COVID-19, maka penilaian kendiri perlu dilakukan kerana sekiranya mempunyai alahan yang teruk yang memerlukan rawatan untuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan, maka dos kedua tidak akan diberikan mengikut kepada garis panduan program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Dan sekiranya mempunyai kesan-kesan alahan anafilaksis, maka seseorang itu akan dikecualikan ataupun tidak dibenarkan langsung untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Antara perkara pokok yang perlu diberi persoalan ataupun beri perhatian tentang alahan anafilaksis ini adalah apabila ia berbentuk alahan terhadap sebarang ubat-ubatan ataupun sebarang bentuk makanan yang menimbulkan kesan-kesan sampingan yang teruk terhadap tubuh badan seseorang manusia ataupun seseorang penerima vaksin COVID-19. Maka mereka yang mempunyai kesan-kesan seperti ini akan dikecualikan untuk mendapat dos kedua bagi suntikan vaksin COVID-19. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada petugas-petugas Barisan Harapan dan juga petugas-petugas di Pusat Kesihatan Daerah di Presin 11 Putrajaya yang telah pun memberikan komitmen mereka dalam menyempurnakan pelancaran program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan yang berlangsung di PKD Putrajaya Presin 11 pada hari ini. Maka Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu terawal untuk menerima vaksin COVID-19 Community Pfizer-BioNTech, kemudian disusuli dengan petugas Barisan Harapan dari PKD Putrajaya dan diteruskan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi perkara-perkara tentang kesedaran awam melalui program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ini perlu untuk sama-sama kita terjemahkan dan perlu untuk sama-sama kita gambarkan supaya setiap masyarakat sedar akan hakikat keperluan vaksin COVID-19 ini untuk melindungi keseluruhan rakyat Malaysia. Disebabkan lebih daripada ataupun peratusan mereka yang berada di bawah 18 tahun itu dikecualikan daripada untuk menerima vaksin COVID-19, maka peratusan yang besar terhadap golongan pertama, golongan kedua dan juga golongan ketiga itu diperlukan untuk memastikan agar supaya kita dapat mencapai tahap imuniti kelompok dalam memastikan kita berjaya untuk menepani pandemik COVID-19. Bersama dengan saya sekarang ini adalah Sister Lina Ibrahim yang juga merupakan jurawat kesihatan, mencipta sejarah bagi seluruh rakyat Malaysia apabila menyuntik vaksin COVID-19 kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Assalamualaikum, salam sejahtera Sister. Terima kasih bersama dengan kami pada petang ini. Sister, sudah ramai yang ingin mengetahui tentang pengalaman Sister sendiri dalam program vaksinisasi dan juga program imunisasi. Untuk pengalaman Sister sendiri, apakah antara perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian dalam mematuhi protokol dan juga panduan-panduan asas untuk penerima vaksin, khususnya vaksin COVID-19, Sister? Okay. Saya sebut yang asas protokol penerimaan suntikan vaksin. Okey, kita pastikan suntikan yang beri itu adalah nama vaksin yang betul. Okey. Penerima vaksin yang betul lah, dos yang betul, tempat suntikan yang betul. Okey, protokol sepanjang penerimaan vaksin, persediaan penerimaan daripada sekejap Cik boleh cut dulu tak? Kalau kita bercerita tentang apa yang perlu diketahui oleh penerima vaksin ini ialah mereka perlu datang, mendaftar dan juga kemudian disuntik. Selepas itu akan ada masa yang diberikan untuk sebarang kesan itu akan dapat diketahui ataupun tidak. Jadi apakah nasihat puan ataupun sister sendiri terhadap mereka yang akan menerima vaksin ini untuk datang mungkin apabila dalam keadaan sihat dan tidak bergejala untuk meneruskan program pemberian vaksin? Okey. Untuk penerima suntikan imunisasi yang tidak bergejala, mereka perlu berdaftar dalam My Sejahtera. Okey, untuk sebagai temu janjilah untuk tarikh sebenar untuk pemberian suntikan. Okey, masa penerimaan suntikan
penerima akan datang mendaftar untuk saringan QR code untuk MySejahtera. Okey, itu penerima akan dibawa kepada bilik auditorium, kepada bilik untuk membagi sedikit pengetahuan berkaitan dengan vaksin. Okey, sedikit ceramahlah berkaitan dengan vaksin, jenis vaksin, kesan sampingan dan semuanya berkaitan dengan vaksin lah. Okey, selepas sesi temu ramah diberikan, sesi temu juga akan diberikan berkaitan dengan tanda tangan surat kebenaran, konsen sebelum penerimaan suntikan. Okey. Itu sudah pasti maklumat yang boleh diketahui secara umum di khalayak untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut di laman-laman sesawang yang disediakan. Doktor, kita nak doktor ceritakan juga ataupun sistem pengalaman sister sendiri tentang dalam pemberian vaksinisasi dan juga imunisasi. Difahamkan sister sudah pun mempunyai pengalaman lebih 23 tahun bertugas sebagai seorang jururawat kesihatan. Jadi untuk detik dan juga momen ini, apakah perasaan yang boleh dikongsikan dengan seluruh rakyat Malaysia dalam menjadi antara individu pertama sebagai vaksinator untuk vaksin COVID-19? Saya rasa alhamdulillah, saya rasa bangga jugalah sebab dipilih untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada pemimpin tertinggi negara. Kepada Perdana Menteri sendiri, tambahan pula vaksin ini adalah vaksin yang baru. Okey, saya dipilih untuk memberi suntikan. Saya sangat bangga alhamdulillah. Terima kasih Sister Lina Ibrahim, tahniah sekali lagi dan juga kami mengucapkan sekalung terima kasih atas kesudian dan juga komitmen Sister untuk seluruh rakyat Malaysia bagi menepani pandemik COVID-19. Terima kasih Sister. Itu dia Sister Lina Ibrahim, jururawat kesihatan dari PKD Putrajaya yang merupakan antara individu yang memberikan vaksinisasi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga individu-individu terawal yang menerima vaksin COVID-19. Sekalung tahniah dan juga sekalung penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang menghabiskan masa dan juga memperuntukkan masa dan juga komitmen, tenaga dan juga masa mereka dalam menepani pandemik COVID-19. Maka tertakluk kepada tanggungjawab rakyat Malaysia untuk menyahut seruan kerajaan bagi merealisasikan hasrat program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bermula hari ini, maka bermulalah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Itulah tagline ataupun moto yang dipegang dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Terima kasih kerana bersama dengan kami dari Pusat Kesihatan Daerah Putrajaya di Presin 11. Buat ketika ini, kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Kepada Ismail yang telah memberikan laporan menyeluruh berkaitan apa yang berlaku di lokasi tadi, dan seterusnya kita akan sambung perbincangan kita bersama dengan tetamu kita yang akan membawakan pendapat dan juga pandangan mereka, pandangan pakar, bertauliah dan sahih. Jadi jangan percaya apa yang anda terima secara pautan dalam talian WhatsApp, di Twitter dan di Facebook. Ikuti siaran-siaran menerusi media rasmi yang akan membawakan berita yang sahih dan juga info yang tepat. Yang menarik tadi bila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan tak rasa apa pun. Dah settle dah. Baik, kita berehat seketika dan kembali selepas ini kerana apa persoalan yang akan kita bawakan kepada anda dan juga kita kongsikan sebagai perbincangan adalah dari segi penyimpanan keselamatan vaksin. Jadi itu akan kami bincangkan sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Saya Farah Ann, Gimnas Negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayo lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Kita tengah lihat bahawa di negara-negara yang telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini, laporan awal yang kita dapati bahawa kes telah menurun dengan banyak. Bukan sahaja kes yang simptomatik, kes-kes yang teruk, COVID teruk pun turun. Jadi ini memberi harapan yang sangat tinggilah kepada kita, terutama di Malaysia ni, supaya kita melihat program ini secara serius dan memberi sokongan yang padu untuk kita menyertai program ini.
kami dan terima kasih kerana mengikuti siaran ini. Siaran yang sungguh penting untuk memberikan maklumat awal berkaitan dengan program yang akan dijalankan di seluruh negara, program imunisasi COVID-19 kebangsaan, program imunisasi terbesar yang pernah kita gagaskan. Dan alhamdulillah selesai sudah suntikan vaksin dos pertama kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Ketua Kesihatan dan juga figura-figura yang lain, dan pastinya 500,000 barisan hadapan yang telah pun mendaftar akan menyusul selepas ini. Tapi dari segi logistiknya perlu juga kita sentuh dan kita bincangkan, dan secara maya, secara Skype kita akan berbicara dengan Dr. Puteri Nurliza Megat Ramli yang merupakan Timbalan Pengarah Institut Kanser Negara di talian yang telah pun bersedia. Hello, Assalamualaikum Doktor. Sebelum doktor bersama dengan kami, perlu kita ingatkan bahawa vaksin ini memerlukan infrastruktur yang khusus untuk menyimpan vaksin di bawah takat suhu 60 hingga 90 darjah Celsius, iaitu negatif 60 hingga negatif 90 darjah Celsius. Jadi suatu infrastruktur yang agak kompleks yang perlu dibekalkan, dan juga mekanisme penghantaran vaksin ke pusat-pusat imunisasi 605 keseluruhannya. Dan ada apa yang kita ingin ketahui tentang PSV, Pusat Simpanan Vaksin, dan juga Pusat Pemberian Vaksin PPV. Dan Institut Kanser Negara merupakan salah satu yang dijadikan tempat untuk penyimpanan penyimpanan vaksin. Jadi sekiranya Dr. Puteri telah pun bersedia di talian. Hello, Assalamualaikum Dr. Puteri. Waalaikumsalam. Baik, Dr. Puteri, pertama sekali juga kita ingin ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami pada sesi kali ini. Kalau kita juga boleh minta pandangan Dr. Puteri memberi ulasan tentang selesai sudah suntikan dos pertama kepada Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, apa pandangan dari pihak IKN? Alhamdulillah, kita juga di peringkat IKN melihat apa yang sedang berlangsunglah, iaitu pelancaran program imunisasi COVID-19 ya. Dan semuanya nampak berjalan seperti yang dirancang, alhamdulillah. Untuk vaksin COVID-19 dari Pfizer BioNTech ini, ia memerlukan infrastruktur yang agak kompleks, di mana suhu yang diperlukan untuk penyimpanan bekalan vaksin ini adalah di bawah paras 60 darjah Celsius, negatif 60 hingga negatif 90 darjah Celsius. Jadi bagaimana kebersediaan IKN dengan infrastruktur yang khusus ini? Okey, alhamdulillah. Untuk makluman, Institut Kanser Negara merupakan salah satu daripada 54 buah pusat simpanan vaksin atau dikenali sebagai PSV untuk penyimpanan vaksin COVID-19 bagi kegunaan petugas barisan hadapan, termasuk anggota kesihatan dan muka kesihatan di Putrajaya bagi fasa pertama ini. Dan alhamdulillah kita telah terima vaksin tersebut pada 22 Februari, iaitu Isnin yang lepaslah, menggunakan thermal shipper yang dilengkapi dengan alat pemantauan suhu. Dan seperti yang kita tahu pengurusan rangkaian sejuk, iaitu cold chain, terutamanya bagi vaksin Comirnaty adalah kritikal kerana memerlukan suhu simpanan di antara minus 60 sehingga minus 90 darjah Celsius. Oleh itu, beberapa peralatan penting diperlukan dalam penyimpanan vaksin COVID-19 ini, iaitu antaranya ialah ultra low temperature freezer, ULTF, peti sejuk muatan atas atau top loading freezer, cold box dan data logger bagi cold box tersebut. Okey, kalau jika kita lihat dari segi ruang penyimpanan vaksin ini adalah mencukupi buat masa ini, kerana kapasiti vaksin yang diterima oleh untuk penghantaran pertama ini, iaitu first shipment, adalah sebanyak 8 tray di IKN, iaitu sebanyak 1,560 vial vaksin daripada kapasiti sebenar yang boleh memuatkan 96 tray maksimum di dalam ULTF tersebut. Jadi secara keseluruhan untuk fasa pertama ini, IKN akan menerima sebanyak 7,020 vial vaksin dengan melibatkan 3 penghantaran. Okey. Jadi amat krusial ULTF diletakkan di dalam bilik berhawa dingin di antara suhu 18 hingga 20 darjah Celsius sepanjang 24 jam. Ya. Doktor, memandangkan ini merupakan satu situasi yang baru yang memerlukan begitu banyak penyesuaian, berapa banyak persediaan sebenarnya yang diperlukan oleh IKN sendiri untuk menyediakan lokasi secara logistik untuk menjadi salah satu PSV? Ya, pertama sekali
apa yang penting adalah maklumat yang diterima oleh pihak IKN itu sendiri. Dan jika lihat dari segi ruang, IKN berupaya menyediakan ruang untuk meletakkan peralatan-peralatan seperti yang saya sebutkan sebentar tadilah. Dan amat penting seperti saya katakan tadi, pengurusan suhu ini perlu dijaga. Bermaksud sepanjang proses vaksinasi daripada pusat simpanan vaksin, iaitu dari IKN ke pusat pemberian vaksin, seterusnya ke zon pemberian vaksin. Kerana kita perlukan kekalkan suhu kerana vaksin kombinasi ini hayat vaksin tersebut bergantung kepada suhu di sekitarnya. Baik, adakah peranan ini akan terus dimainkan oleh IKN untuk vaksin-vaksin selanjutnya? Kita ada 5 calon vaksin yang akan diterima, termasuklah juga Pfizer-BioNTech. Adakah peranan ini akan terus dimainkan untuk bekalan vaksin AstraZeneca, Sinovac dan sebagainya? Buat masa ini tiada maklumat lanjut diterima. Cuma apa yang saya boleh katakan, pihak IKN sentiasa bersedia untuk menerima sebarang arahan sekiranya masih perlu kerana seperti kita tahu ULTF adalah sebuah peralatan yang amat mahal dan ianya telah berada di IKN dan semua orang kata perancangan dan persediaan telah dilakukan di IKN termasuk dalam memastikan keselamatan vaksin yang disimpan di IKN. Dan antaranya apa yang boleh saya katakan, pengawasan vaksin di IKN dibantu oleh televisyen litar tertutup CCTV dan juga anggota PDRM yang berada di IKN sepanjang tempoh 24 jam. Yes. Dan juga hanya pegawai farmasi tertentu sahaja yang ditugaskan untuk memastikan pengusaha vaksin adalah selamat dan mengikut tata cara. Dan apa yang penting, kita perlu pastikan segala pelan kontingensi berada di tempatnya sekiranya berlaku sebarang gangguan bekalan elektrik kerana rangkaian suhu sentiasa terjaga mengikut piawaian. Doktor, ketika kunjungan Perdana Menteri juga untuk melihat sendiri fasiliti yang ada di PSV IKN, apa yang boleh dikongsikan dari lawatan beliau? Alhamdulillah, lawatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Pusat Simpanan Vaksin di IKN berjalan dengan lancar dan ini adalah kali pertama boleh saya katakan sejarah buat IKN menerima kunjungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pada hari tersebut iaitu 22 Februari 2021 Yang Amat Berhormat disambut oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Setiausaha Kesihatan, Ketua Setiausaha MOSTI dan pengarah IKN sendirilah. Dan seterusnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diberikan taklimat ringkas berkenaan pusat simpanan vaksin di IKN dan meninjau tempat simpanan vaksin berkenaan. Dan pada masa yang sama, Yang Amat Berhormat juga mengambil kesempatan untuk meninjau persiapan pihak IKN dalam melaksanakan program vaksinasi dalam fasa pertama yang akan bermula tidak lama lagi. Dan insyaAllah segala persiapan rapi telah dilaksanakan oleh pihak IKN dan kami amat teruja dalam merealisasikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Kita ucapkan terima kasih kepada pihak IKN. Rasanya kalau kita boleh berfungsi ataupun IKN boleh berfungsi sebagai pusat penyimpanan vaksin untuk vaksin dari Pfizer-BioNTech ini, vaksin-vaksin lain tidaklah memerlukan suhu yang begitu mencabar. Pada pandangan doktor, adakah pihak IKN juga mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk menyimpan lebih banyak vaksin lagi, bukan setakat vaksin Pfizer-BioNTech sahaja yang memerlukan keperluan-keperluan khas yang kita sebutkan tadi, tapi vaksin-vaksin lain juga boleh disimpan. Adakah kapasiti penyimpanan itu mencukupi? Jika melihat ruang di IKN sendiri, saya rasa tiada masalah, namun ia perlu dipertimbangkanlah kerana setiap vaksin mempunyai piawaian tertentu. Oleh itu kita akan menunggulah arahan selanjutnya. Doktor, juga sebagai terlibat secara langsung dalam proses ini, apa yang boleh doktor sarankan kepada rakyat Malaysia yang layak untuk mendapat vaksinasi ini untuk tampil juga supaya kita dapat mencapai imuniti kumpulan yang diinginkan? Okey, nasihat saya adalah kita perlulah bagi kerjasama dalam membendung pandemik COVID-19 ini. Kita sama-sama menerima dengan hati terbuka untuk mendapatkan vaksin COVID-19
penting untuk kita mendapatkan herd immunity. Oleh itu saya rasa perlu dapatkan data-data atau informasi tepat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, kerana banyak di luar sana maklumat-maklumat tidak tepat kita boleh dapati, ya, di dalam media-media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu daripada usaha kerjasama berterusan kerajaan dan juga pihak swasta serta badan-badan yang berkaitan dengan kesihatan untuk memastikan bahawa mesej yang sesuai juga disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, apabila telah menerima vaksin, ia bukan silver bullet, anda tidak boleh terus kembali seperti biasa, tapi perlu terus mengamalkan norma baharu. Sekali lagi kita ingin juga ucapkan terima kasih kepada pihak IKN dan mungkin sedikit tentang bagaimana pihak IKN sendiri sedang menyebarluaskan maklumat berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Apa yang boleh saya katakan, di dalam IKN sendiri kami melaksanakan pelbagai promosi, ya, di dalam pelbagai media lah, termasuk di laman rasmi IKN sendiri. Kita banyak membuat poster, ya, dalam orang kata mempromosikan COVID-19, kerana laman rasmi kami juga dilihat oleh pesakit-pesakit kanser terutamanya, dan orang awam, dan juga dan juga termasuk anggota kesihatan di IKN sendiri. Kita banyak meluangkan masa memberikan informasi-informasi terkini berkenaan dengan imunisasi COVID-19. Jadi IKN juga pastinya satu platform untuk mereka yang juga berjuang merangi kanser ataupun mereka yang merupakan bekas pakit kanser untuk mendapatkan maklumat bagaimana mereka juga terkait dengan vaksinasi, Doktor, ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Dr. Puteri Nurliza Megat Ramli, Timbalan Pengarah dari Institut Kanser Negara, dan sekali lagi terima kasih kepada IKN juga yang sudi meluangkan masa untuk berbincang tentang logistik, merupakan aspek yang sangat penting juga dalam memastikan proses imunisasi COVID-19 kebangsaan ini berjalan dengan baik. Terima kasih, Doktor. Ya, sama-sama. Komponen yang begitu penting seperti yang kita sebutkan, terutama sekali berkaitan dengan vaksin Pfizer-BioNTech ini. Tujuan sekali lagi ia digunakan sebagai vaksin pertama adalah kerana keberkesanan yang tinggi, 95% keberkesanan yang meluas terhadap semua peringkat jangkitan COVID-19, jangkitan asimptomatik sekalipun dapat ditangani dengan vaksin ini. Jadi ini merupakan antara vaksin yang paling berkesan di pasaran, sebab itu ia digunakan untuk melindungi mereka yang paling berisiko tinggi. Dan kembali nanti kita akan berbicara dengan seorang lagi tokoh dari Institut Bioteknologi Malaysia untuk mengetahui dari segi aspek keselamatan, memberikan lebih lagi jaminan. Kalau kita lihat di laman media Facebook Berita RTM, para penonton yang menyaksikan secara langsung Perdana Menteri mendapat suntikan vaksin COVID-19 tadi, ramai yang melahirkan reaksi yang positif, dan pasti kita harapkan juga reaksi positif ini menjadi motivasi kepada semua juga untuk tampil melakukan tugas komuniti ini. Tapi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Masih ramai yang tertanya-tanya apakah kesan reaksi tubuh badan selepas vaksin komuniti disuntik ke dalam tubuh badan. Dan ini merupakan antara reaksi dalam tubuh badan. Vaksin komuniti adalah menggunakan teknologi vaksin jenis mRNA. Jika kita lihat, vaksin mRNA terdiri daripada jujukan genetik yang diselaputi oleh bahan yang boleh melindungi mRNA daripada tindak balas enzim di dalam badan dan memastikan mRNA dapat memasuki sel imun tertentu seperti sel dendritik dan makrofaj dalam nudel limpa yang berdekatan dengan kawasan suntikan. Vaksin mRNA akan menterjemahkan jujukan genetik untuk menghasilkan protein tertentu COVID-19 yang unik dan dikenali sebagai spike protein. Spike protein ini boleh merangsang imuniti badan tanpa menyebabkan penyakit. Vaksin mRNA akan dimusnahkan oleh enzim di dalam sel selepas spike protein dihasilkan. Jujukan mRNA ini tidak memasuki nukleus dan tidak melibatkan bahan genetik DNA di dalam tubuh. Spike protein yang dihasilkan oleh vaksin mRNA akan merangsang pembentukan antibodi yang spesifik terhadap COVID-19 dan boleh bertindak balas sekiranya terdapat jangkitan COVID-19 pada masa akan datang. Banyak persoalan yang timbul berhubung pengambilan vaksin ini. Antara ialah, bolehkah vaksin komuniti
mengubah DNA atau genetik seseorang? Dan ini jawapannya. Jadi kalau kita faham biologi, mRNA ini tempat dalam selnya adalah di dalam cytoplasma. Dia bukan di dalam nukleus. Nukleus adalah merupakan tempat di mana DNA berada. Jadi mRNA itu dia perlu ada di dalam plasma. Jadi dia tidak boleh masuk dalam nukleus dan dia akan mengubah DNA. Itu merupakan satu mitos yang salah. Baik, seterusnya timbul juga persoalan, apakah ada kesan pengambilan vaksin berkenaan seperti yang ditularkan di media sosial? Dan ini jawapannya. Kesan samping itu merupakan reaksi badan kita terhadap vaksin. Sama juga reaksi badan kita kepada SARS-CoV ini kan, reaksi badan kepada virus dapat penyakit. Tapi kita dalam vaksinasi kita tidak beri virus itu. Apa yang kita bagi dalam vaksin ini adalah hanya jujukan genetik virus itu. Jadi dia tidak menyebabkan penyakit. Jadi bila jujukan genetik ini memasuki badan kita, dia akan menghasilkan respons. Dan respons itulah yang kita katakan sebagai kesan samping. Pengambilan vaksin komuniti ini jelas tidak memberikan sebarang kesan negatif pada tubuh badan kerana ia terbukti secara saintifik. Ingat, bukan diri kita sahaja selamat dengan pengambilan vaksin ini, kita juga akan memastikan orang lain turut selamat. Mohan Chinasami, Berita RTM. Iaitu antara persoalan penting yang sering ditanya berkaitan dengan vaksin, terutama sekali vaksin mRNA yang dihasilkan dengan teknologi baru yang belum pernah kita lihat sebelum ini. Dan dari aspek kesedaran juga ingin kami kongsikan sebaik saja menyaksikan berlalu sudah dengan baik sekali prosedur sebentar tadi. Kita ingin cakap juga menyambung bicara tentang aspek sosial media tadi. Sebab rata-rata dengan pakar-pakar kesihatan yang telah pun ataupun saintis yang telah pun kita bualkan pagi ini, ramai yang juga membawa aspek media sosial juga berita palsu dan bagaimana ia juga para warga masyarakat ini dimomokkan dengan cerita-cerita negatif tentang side effect ataupun kesan sampingan setelah mereka mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini. Kadang-kadang diputarbelitkan isu sebagai contoh, kalau sudah terima vaksin, kenapa perlu terus pakai topeng muka? Kenapa perlu terus amalkan norma baru? Sudah dapat vaksin kan? Jadi apa guna vaksin sebenarnya? Persoalan sebegini yang boleh dijawab sebenarnya, tetapi ia diputarbelitkan oleh pihak tertentu untuk agenda masing-masing. Jadi kita akan terus saja bersama dengan tamu kita yang seterusnya, Datuk Zaki Zahid, pengerusi National Institute of Biotechnology Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Terima kasih. Datuk, kita ingin berbicara sedikit berkaitan dengan kebaikan vaksin dan mengapa kita tidak perlu takut dengan vaksin ini sebenarnya. Jadi, kebaikan vaksin kita mulakan dengan apakah keperluan penting untuk kita mengambil vaksin ini. Telah kita ulang mesej ini berulang kali, tapi Datuk silakan. Ya, kita kena mendaftar, kita bersedia mendapat maklumat yang terkini tentang vaksinasi tersebut. Sebab bukan vaksin yang boleh menyelamatkan kita daripada pandemik, tapi vaksinasi tersebut kena sampai ke lengan tangan kita. Jadi itu persediaan yang kita perlu buat, kita perlu kaji dan kita perlu tengok. Kita tak perlu percaya kepada berita-berita yang tak sahih sebenarnya. Itulah sebabnya walaupun berulang kali kita terpaksa menyebut tentang kesan sampingan yang tak serius dan sebagainya, kita kena pastikan setiap yang dibangkitkan itu dijawab dengan cepat, tangani dengan baik. Datuk, kita juga dapat saksikan bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia pemimpin-pemimpin negara masing-masing tampil untuk memberikan jaminan. Mereka sendiri mengambil suntikan vaksin tersebut untuk memberikan satu jaminan kepada warga masyarakat bahawa proses ini bukan proses yang selamat. Bagaimana impaknya pula, sebab ada yang juga mengatakan kita dapat vaksin Pfizer ini untuk dos pertama. Yang kedua, ketiga, bila mereka melihat tahap keberkesanan tersebut, mereka agak enggan kerana itu bukan vaksin yang mereka inginkan. Jadi bagaimana pula ini boleh diperbetulkan bila mana tahap efikasi ataupun tahap keberkesanan itu tidak menjadi masalah utama sebenarnya sekiranya ia mencapai piawaian yang sepatutnya? Ya, kita lihat kepada contoh-contoh teladan pemimpin-pemimpin dunia yang telah mengambil vaksin ini untuk memberi keyakinan
kepada seluruh penduduk negara masing-masing, termasuk yang berhormat Perdana Menteri baru-baru tadi. Ini penting. Kita perlu bagi keyakinan, kita perlu bagi assurance kepada penerima vaksin ianya berkualiti dan selamat. Ini melalui proses yang sangat teliti oleh pihak regulatory pharmacy kita, dan setiap vaksin yang diluluskan akan mencapai piawaian keselamatan dan keperkesanan yang tinggi. Jadi dari segi Malaysia ni kita ada 5 jenis vaksin. Para warga perlu percaya kepada proses yang teliti ini, dan setiap vaksin yang diluluskan akan tentunya selamat dan berkesan. Kadang-kala apa yang kita dengar di media sosial adalah tidak masuk akal sama sekali. Vaksin boleh membawa microchip, misal kata. Vaksin boleh mengubah DNA saya. Bagaimana untuk memperbetulkan persepsi ini? Kerana apabila diberikan mesej-mesej yang berbau ketakutan, masyarakat akan mudah percaya kerana ada disertakan sekali dengan gambar-gambar yang dipetik dari entah mana. Datuk. Ya, jadi saya percaya yang memang tular banyak maklumat yang tak betul. Kita kena yakin dan percaya kepada pakar-pakar saintis, pakar-pakar perubatan kita bahawa vaksin ini selamat dan berkesan. Ia melalui proses klinikal yang agak mendalam, berpuluh ribu. Sekarang pun sudah ada lebih daripada 213 juta dos vaksin yang disuntik di dunia. Kita bukan mak-mak tikus. Ini adalah satu vaksin yang diterima insya-Allah oleh pada farmaseutical kita, adalah selamat dan berkesan dan boleh dipakai. Datuk, juga yang barangkali menjadi keraguan warga masyarakat bukan sahaja di Malaysia malah di dunia, ada yang mengatakan, mempersoalkan mengapa begitu cepat vaksin itu dibangunkan. Walaupun telah pun diberikan secara penjelasan bila mana sekiranya ia menjadi masalah global, semua pihak pengkaji itu akan bersatu padu untuk memastikan keputusan ataupun penyelesaiannya dapat diselesaikan. Tapi bagaimana dapat kita berikan, walaupun dapat kita berikan secara jelas kepada warga masyarakat walaupun tempohnya agak pendek, ia tidak memberikan ancaman kesihatan. Sebenarnya teknologi vaksin ini yang dibangunkan sudah berpuluh tahun. Ada mungkin vaksin mRNA ini adalah vaksin pertama dari segi mRNA, tapi teknologi mRNA itu bukan baru. Teknologi untuk inactivated vaksin pun sudah lama, juga dengan adenovirus. Jadi kita perlu ambil, ini salah satu pengalaman kita yang kita berdiri di atas usaha orang-orang terdahulu untuk membangunkan sebuah vaksin ini. Dan walaupun cepat, dia tetap melalui proses klinikal dan penelitian yang sangat-sangat terperinci. Jadi saya harap setiap penduduk di Malaysia ini yang akan tampil ke depan yakin dan percaya vaksin itu selamat dan berkesan. Dan segala proses ini sebenarnya ada dalam bentuk yang boleh kita baca dan hayati, dan telah pun dicetak dan disebar luas sebenarnya di seluruh dunia. Jadi kita boleh perhalusi setiap satu clinical phase trial yang dilakukan oleh semua vaksin yang kita dapat di Malaysia ini. Jadi kepercayaan itu boleh diberikan kepada setiap satu calon vaksin. Walau bagaimanapun, Datuk, satu lagi kebimbangan yang sering kita dengar adalah varian-varian yang berbeza. P1 dari Brazil, B1351 dari Afrika Selatan yang dikatakan akan memberi sedikit masalah kepada vaksin yang sedia ada. Pandangan daripada Datuk? Ya, ini salah satu ancaman sebenarnya kepada pembangunan vaksin. Ya, jadi saya tahu saintis-saintis berkenaan yang telah mencipta vaksin ini sedang meneliti. Dan kita lihat umpamanya vaksin Pfizer, Sputnik telah menyatakan tiada masalah dari segi varian daripada United Kingdom. Tapi varian yang Afrika Selatan itu mungkin mengambil masa lebih lagi untuk kita lihat tahap keberkesanan vaksin itu. Bukannya kosong, bukannya tidak boleh ditangani, tapi mungkin efektifnya dah jatuh sikit. Jadi kita tengah menilai, kalau
saintis-saintis yang berkenaan itu pun senang menambah baik kepada vaksin-vaksin tersebut. Yang sedang formulanya kita akan pastikan, saya rasa, boleh menangani varian-varian tersebut juga. Baik, sekali lagi Datuk, bagi pihak pengkaji, insyaAllah Datuk, bagi pihak pengkaji juga mereka yang cukup berpengalaman dalam bidang saintifik dan juga kajian seperti ini, apa yang boleh Datuk katakan kepada para penonton kita semua, warga masyarakat yang layak mendapat suntikan vaksin ini supaya mereka tidak ragu dan cuba mencari sebanyak info yang mungkin sebelum membuat keputusan? Ya. Saya minta jugalah, percayalah kepada pakar-pakar perubatan dan pakar saintis yang telah bertungkus lumus, beribu saintis yang telah bertungkus lumus untuk mencipta vaksin. Dan Alhamdulillah kita di satu tahap di mana sudah ada 7 vaksin yang diluluskan di dunia. Ya. InsyaAllah ada 2 lagi yang akan diluluskan. Jadi kita di satu keadaan yang sangat merangsangkan sebab kita mungkin ada yang disebut sinar di hujung terowong. Adalah harapan untuk kita keluar daripada pandemik ini. Tapi ini memerlukan kerjasama semua untuk tampil ke depan dan mengambil vaksin masing-masing seperti yang disebut-sebut, lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami menerusi talian, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada semua barisan hadapan kita yang akan berjuang untuk menyebarluaskan info berkaitan vaksin ini. Terima kasih Datuk. Datuk Zaki Zainal yang merupakan pengerusi untuk National Institute of Biotechnology Malaysia, atas pandangan beliau bagaimana sebenarnya selamat vaksin untuk diambil dan bagaimana kita semua boleh light the end of the tunnel. Cahaya di hujung terowong itu merupakan satu analogi yang cukup baik sekali untuk kita keluar daripada kekangan sekarang. Sepanjang 2020 dan di awal 2021, kita bersabar dalam norma baru. Kita memakai pelitup muka, kita menjarakkan diri, kita berada dalam keadaan work from home, belajar dari rumah dan sebagainya, dan terpaksa berada dalam kekangan-kekangan yang bersesuaian dengan tahap pandemik ini. Kita bersabar dengan ketakutan, tapi selepas ini kita hanya perlu bersabar dengan harapan, kerana setelah semua komuniti kita menerima vaksin ini, kita boleh keluar daripada belenggu pandemik COVID-19. Dan selain daripada frontliner, anda juga boleh menjadi sebahagian daripada enjin penggerak untuk proses vaksinasi ini, boleh menjadi salah seorang sukarelawan dan barangkali juga boleh menyumbangkan tenaga dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan jangan lupa untuk mendapatkan lebih banyak maklumat vaksincovid.gov.my untuk sama-sama anda telusuri, dan jangan lupa untuk mendaftar melalui aplikasi MySejahtera anda. Dan untuk itu, sekian saja siaran langsung kita untuk kali ini, dan bagi pihak penerbit Syafiq Adri dan semua kru, terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa lindungi diri, lindungi semua. Kami bersedia. Saya harap anda juga bersedia di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. tercinta.